Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وصل وسلم على سيدنا محمد أشغل الظالم بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى. أما البعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita tidak buka kitab lah tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak ambil berkah sempena kita nak masuk pada malam nisfu Syaban tuan-tuan dan puan. Dan juga kita dah masuk bulan Syaban sebelum kita masuk bulan Ramadan. Jadi Al-Fakir nak baca kitab yang dikarang oleh saya sendiri, iaitu kitab yang dinamakan Anwarul Bayan min Fadaili Sya'ban, iaitu cahaya penerangan pada menyatakan tentang kelebihan bulan Sya'ban. Jadi tuan-tuan dan puan, jadi saya akan baca pada malam ni, ambil tabarukan, mengambil berkah tuan-tuan dan puan bulan Sya'ban ni tuan-tuan dan puan. Bukan tulisan saya, tulisan saya itu tak ada berkahnya tuan-tuan dan puan, tulisan para ulama ya. Tapi tuan-tuan dan puan ambil berkah bulan Sya'ban tuan-tuan dan puan, yang mana bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang istimewa juga dan berlaku beberapa peristiwa yang penting bagi umat Islam tuan-tuan dan puan. Jadi saya akan baca tuan-tuan dan puan dalam kitab ini insya-Allah taala tuan-tuan dan puan. Tapi secara ringkas lah. Kalau nak khatam tuan-tuan dan puan 89 surah. Jadi tak boleh nak khatam. Cuma kita sebutnya satu persatu, saya ringkaskan tuan-tuan dan puan, saya rumuskan dalam kitab ini yang disusun oleh para ahli ulama. Tuan-tuan dan puan, saya hanya menukilkan sahaja. Jadi tuan-tuan dan puan, bulan Sya'ban itu bulan yang begitu penting juga. Ada setengah orang kadang-kadang dia dah semangat pada bulan Ramadan. Baguslah semangat pada bulan Ramadan tuan-tuan dan puan. Dan itulah salah satu daripada akhlak ataupun cara ulama-ulama salafus salih, disebut oleh Imam Al-Ghazali, wa kana salafuna salih, dahulu ulama salafuna salih itu qabla sittati syuhur, qabla sittati syuhur, sebelum 6 bulan. Pada nak masuknya ya'ti Ramadan, datang bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan, mereka dah berharap, berdoa, mereka dah bersiap sedia. Ada di kalangan mereka menyusun waktu mereka, hari pertama tu apa nak buat, pagi nak buat apa, malam nak buat apa, setiap hari pada 30 Ramadan sampailah 30 Ramadan. Tuan-tuan dan puan, dan itu akhlak para ulama salaf, macam mana mereka punya cinta pada bulan Ramadan tuan-tuan dan puan. Jadi bagus tuan-tuan dan puan, tapi kita sekarang ni pada bulan Sya'ban, tuan-tuan dan puan, jangan kita mensia-siakan sehingga kan tuan-tuan dan puan kita hanya nak beramal pada bulan Ramadan saja. Kita nak beramal pada bulan Ramadan saja. Bulan-bulan lain tak ada. Sampai para ulama katakan ada orang itu dianggap sebagai hamba Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan tak jadi hamba dah. Dia jadi hamba pada Ramadan. Jadi kita ni jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, bukan hamba Ramadan. Hamba Allah Ta'ala, maka kita akan setiap minggu, setiap hari, setiap waktu kita, setiap bulan kita akan sentiasa beramal soleh tuan-tuan dan puan. Jadi itu disebutkan tuan-tuan dan puan. Jadi bulan Sya'ban ni tuan-tuan dan puan, saya tuliskan kitab tentang bulan Sya'ban ni. Kenapa tuan-tuan dan puan? Oleh kerana salah satu sebab yang saya ringkaskan tuan-tuan dan puan, oleh kerana bulan Sya'ban ni ramai orang lalai, ramai orang leka. Jadi orang hanya nak berfikir pada bulan Ramadan saja. Tapi dia tak fikir pada bulan Sya'ban. Tak nak beramal pada bulan Sya'ban. Sedangkan begitu banyak sekali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, dan hadis-hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bertaubat pada bulan Sya'ban. Ini menceritakan tentang bagaimana
Nabi SAW sangat mementingkan bulan Sya'ban. Bahkan bulan Sya'ban itu salah satu bulan yang Nabi SAW sebut di dalam doa, minta keberkahan daripada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan juga sampaikan kami pada bulan Ramadan. Jadi bulan yang didoa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan. Jadi bulan Sya'ban ni bulan yang istimewa juga. Walaupun dia bukanlah dianggap sebagai bulan-bulan haram dan sebaik-baik bulan kata para ulama, dan ini jumhur ulama menyatakan adalah bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan itu adalah sayyidus syuhur, penghulu kepada segala bulan. Kemudian adalah bulan-bulan al-Muharram, bulan-bulan haram. Di antaranya disebut oleh ulama dan berselisih pendapat ulama yang mana lebih afdal dari kalangan bulan haram. Dan Allah Taala sebut, Allah menciptakan kata Allah, sungguhnya Allah tu mempunyai beberapa bilangan bulan, 12 bulan kan, pada awal ciptaan langit dan bumi. Wa minha arba'atu. Kemudian Allah kata di antaranya ada 4 bulan. Bulan-bulan haram tersebut kata Allah Subhanahu wa taala. Kan di antaranya apa? Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Zulqa'dah, kemudian Rajab. Dan para ulama sebut di antara bulan haram yang paling afdal, dan ini kebanyakan ulama sebut adalah bulan Zulhijjah. Ulama berpendapat kerana padanya adalah adanya musim haji, fardu haji, dan juga padanya ada hari Arafah, hari sebaik-baik hari dalam perempuan, dalam ayamid dunia, hari-hari dalam dunia kita ni, sebaik-baik hari Arafah. Maka para ulama kata sebaik bulan haram adalah bulan iaitu bulan Zulhijjah. Kemudian yang kedua, bulan Muharram. Kerana apa? Kerana bulan Muharram ni juga bulan yang baik padanya tuan-tuan dan puan-puan, yang padanya ada hari Ashura, yang Nabi SAW kata, man sama yaumal Ashura, siapa yang berpuasa pada hari Ashura, ahtasibu ala Allah, aku berharap pada Allah, ana pada ayyukaffira sannati allati qablah. Kata Nabi SAW, aku mohon pada Allah, aku berharap pada Allah, orang berpuasa pada hari Ashura diampunkan dosanya setahun lepas, kata Nabi SAW. Hebat bulan Muharram. Yang ketiga, bulan haram yang afdal setelahnya bulan Muharram, iaitu bulan Rajab, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pada awal Rajab yang mempunyai khususiah, yang mempunyai kelebihan. Nampak tak yang begitu berkahnya tuan-tuan dan puan-puan. Dan seterusnya barulah Zulqa'dah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini 4 bulan yang bulan haram. Dan kata para ulama, setelah bulan-bulan haram, bulan yang afdal tuan-tuan dan puan-puan adalah bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ni salah satu bulan yang ramai orang leka. Dalam hadis tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat Nabi bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Jadi dia datang pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, lima araka tasumu min asyhur matasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku lihat engkau ni berpuasa, iaitu berpuasa banyak sekali pada bulan Sya'ban, yang aku tak pernah melihat engkau ni berpuasa selain daripada bulan Sya'ban. Bulan-bulan lain tak banyak pun kau berpuasa seperti kau berpuasa pada bulan Sya'ban kan. Jadi Nabi SAW kata apa? Nabi SAW jawab, qala dzalika syahru yaghfalu nasu anhu. Ini bulan, kata Nabi SAW, ramai umat manusia itu melupakannya. Jadi ramai umat manusia ni tuan-tuan dan puan lupa pada bulan Sya'ban. Jadi dia yang ditunggu tu pada bulan Ramadan. Sedangkan Ramadan ni tak tahu ni datang kat kita ataupun tidak. Jadi kita nak kena beramal bila kita hidup, tuan-tuan dan puan. Ramadan ni pun tak tentu kita datang, kita dapat ataupun tidak. Tapi kita memohon kepada Allah agar Allah ni masukkan kita pada bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi SAW sebut macam bulan yang mana banyak orang leka, tuan-tuan dan puan. Dan juga pada bulan Sya'ban, tuan-tuan dan puan, itu ada beberapa peristiwa penting bagi umat Islam, tuan-tuan dan puan, yang kita kena tahu. Disebut dalam kitab ni, sungguhnya pada bulan Sya'ban itu ada pelbagai peristiwa yang berlaku. Peristiwa pertama, tuan-tuan dan puan, iaitu pertukaran kiblat. Jadi pada bulan Sya'ban berlakunya pertukaran kiblat, yang mana pertukaran kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Ka'bah Al-Musharrafah, Masjidil Haram.
Dan sebelum pertukaran ini disebutkan baginda Nabi SAW seringkali memandang ke langit. Nabi SAW selalu pandang ke langit, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Kenapa Nabi SAW pandang langit? Oleh kerana berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala tukarkan kiblat umat Islam itu ke Kaabah Al-Musharrafah, bukan lagi kepada Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan dan puan. Jadi tuan-tuan dan puan, Nabi SAW seringkali tengok ke langit itu berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut tuan-tuan dan puan dalam tafsir Imam Ibn Katsir, menyatakan tuan-tuan dan puan, kenapa Nabi SAW seringkali melihat? Oleh kerana dalam tafsirnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama', dan kami telah melihat wajah kamu seringkali memandang ke langit, kata Allah. Seringkali melihat pada langit. Maka kata Imam Ibn Katsir, nampak oleh kerana orang-orang Yahudi zaman Nabi SAW ada yang di kalangan mereka pertikai. Kenapalah Nabi SAW dan umat Islam pergi menghadap kepada Masjid Al-Aqsa, kenapa tak memandang kepada Baitullah Al-Haram? Kan? Nampak tak kenapa nak guna kiblat Nabi-Nabi yang lain, Nabi-Nabi Bani Israel? Jadi mereka cuba pertikai dan menyatakan dalam istihza' lah, merendahkan Nabi SAW. Jadi sebab itu Nabi SAW berharap sangat kiblat ini ditukarkan, tuan-tuan. Jadi apabila Nabi SAW seringkali memandang ke langit dan berharap antara kepada Allah, Allah Ta'ala pun turun ayat. Allah Ta'ala mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Nabi Muhammad, kami telah melihat kamu seringkali melihat kepada nampak tak kepada langit, maka sekarang kami memalingkan wajah kamu. Kami memalingkan wajah kamu itu kepada kiblat yang kamu itu redai, yang kamu suka, tardaha. Kata Allah Ta'ala, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ke mana? Maka hendaklah kamu palingkan wajah kamu itu ke arah Masjidil Haram. Masjidil Haram itulah Kaabah, tuan-tuan. Jadi Nabi SAW pun berpaling, terus tukar kiblat, tuan-tuan dan puan, umat Islam solat. Dan kata Imam Abu Hatim Al-Basti, tuan-tuan dan puan, umat Islam ni, tuan-tuan dan puan, mereka sempat solat di Baitul Maqdis, di menghadap kiblat ke arah Baitul Maqdis, tuan-tuan dan puan, itu selama 17 bulan 3 hari. 17 bulan 3 hari, tuan-tuan dan puan. Jadi mereka menghadap di situ, menghadap ke Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan dan puan. Akan tapi bila Allah Ta'ala dah turunkan ayat ni, tuan-tuan dan puan, maka sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menghadap nampak tak itu kepada Makkah Al-Musharrafah, Kaabah Al-Musharrafah, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dan kata para ulama, tuan-tuan dan puan, disebutkan dalam beberapa tafsir ulama menyatakan, dan ini sesuai dengan ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah Ad-Duha. Ad-Duha itu, tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala sebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Tuhan kamu pasti akan memberikan kepada kamu dengan sesuatu yang kamu akan menjadi redha, yang kamu suka, yang kamu nak sangat. Nampak tak? Maka ada setengah ulama mentafsirkan iaitu kiblat, tuan-tuan dan puan. Ada juga ulama tafsirkan maksudnya syafaatul uzma, esok di hari kiamat, tuan-tuan dan puan. Maka disebut dalam kitab ini bukti, tuan-tuan dan puan, bahawa Allah Ta'ala ni itu sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat Allah Ta'ala sayang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Ta'ala ni bila tengok Nabi SAW seringkali memandang ke langit, Allah berubah. Sebab itu dalam satu riwayat, Aisyah radhiyallahu taala anha itu, apabila dia nampak Nabi SAW seringkali memandang ke langit, apa yang diingini oleh Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, Allah pun tukar terus berikan kiblat kepada umat Islam itu menghadap ke Kaabah. Sampai Aisyah kata, ma'ara rabbuka illa yusari'a fi hawa. Ya Rasulullah, aku ni tak pernah melihat engkau, Tuhan kau ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali sangat cepat mengabulkan, memberikan apa yang kamu ingini, ya Rasulullah. Jadi dia takjub tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam ni begitu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hanya memandang langit, menghadap kepada langit, tuan-tuan dan puan, seolah berharap sangat diberikan oleh Allah. Allah bagi terus, tuan-tuan dan puan. Kan itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Dan itu dikatakan oleh ulama. Dan ada para ulama sebut, tuan-tuan dan puan, kenapa kiblat kita ni dahulunya umat Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Masjid Al-Aqsa. Kenapa tak terus ke Baitullah Al-Haram? Bukan? Sedangkan Baitullah Al-Haram tu, tuan-tuan dan puan, itu telah ada sejak zaman Nabi Adam pun
dalam satu riwayat menyebutkan sebagaimana pendapat Imam Ibn Ishaq. Jadi ada seorang ulama namanya Al-Imam Badruddin Al-Aini menyebutkan berselisih pendapat ulama tentang siapakah yang menciptakan Kaabah yang pertama, tuan-tuan dan puan. Maka disebut pendapat yang pertama yang bina Kaabah ni itu malaikat. Kenapa malaikat bina, tuan-tuan dan puan? Disebut oleh Imam Badruddin Al-Aini. Dia kata oleh kerana malaikat bila Allah Taala berfirman pada wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguhnya aku nak menjadikan, Allah Taala beritahu kepada malaikat, sungguh aku nak jadikan nampak tak di atas muka bumi ini adanya seorang khalifah. Jadi malaikat ni dia tahulah, tuan-tuan dan puan, kalaulah dicipta manusia ni takut melakukan kerosakan, kan? Takut melakukan kerosakan, tuan-tuan dan puan. Jadi kata Imam Badruddin Al-Aini, dia pun binalah Kaabah tersebut supaya apa? Supaya umat Islam, tuan-tuan dan puan, bila mereka ni ada dosa, mereka pernah menzalimi diri mereka, lalu mereka melakukan haji, mereka bertawaf, mereka salat di situ, tuan-tuan dan puan, diampunkan dosa-dosa. Jadi sebab tu. Jadi malaikat dia tahu. Sebab tu dia mengatakan nampak tak? Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Apakah kamu, wahai Allah, nak menciptakan nampak tak umat manusia ni yang mana bakal melakukan kerosakan di muka bumi ni dan juga bakal menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ni nampak tak yang sentiasa menyucikan kamu, yang bertasbihkan kamu dan juga mencucikan kamu, wahai Allah. Jadi malaikat tahu, tuan-tuan. Jadi sebab tu malaikat ni dibina Kaabah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, itu yang saya katakan awal tadi, iaitu yang pertama bina adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibn Ishaq. Pendapat yang ketiga iaitu Nabi Allah Syith, iaitu anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu, tuan-tuan dan puan, yang makrufnya ada 9 orang. Jadi salah seorang yang mewarisi kenabian Nabi Adam alaihissalatu wassalam adalah Nabi Allah Syith, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi Allah Syith ni itu, tuan-tuan dan puan, salah seorang nabi juga. Nampak tak? Jadi dia antara anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, tuan-tuan dan puan. Jadi dia yang ada pendapat mengatakan Nabi Allah Syith. Pendapat yang keempat, dan inilah pendapat yang asah, yang paling sahih, tuan-tuan dan puan. Siapa, tuan-tuan dan puan? Itulah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam lah yang pertama membina Kaabah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa idh yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah wahai Nabi Muhammad ketika Nabi Ibrahim bersama-sama anaknya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam itu meninggikan mengangkat qawaid, meninggikan binaan-binaan asas tapak Baitullah itu, tuan-tuan dan puan, lalu sambil berdoa kepada Tuhan, kepada Allah, berdoa kepada kami, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah apa yang telah kami lakukan, iaitu Nabi Ibrahim dan juga anak itu masih kecil lagi, tuan-tuan dan puan, dan kau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, tuan-tuan dan puan. Jadi itu dikatakan, tuan-tuan dan puan. Jadi berulang balik soalan yang pertama yang tadi saya tanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak terus menghadap ke Kaabah? Kenapa pula nak pergi Baitul Maqdis? Maka dijawab oleh seorang mufassir daripada Syam, iaitu Al-Imam Al-Alamah Syekh Abdullah Al-Misri. Disebut, tuan-tuan dan puan, dalam kitab dia, iaitu Haul Isra wal Mi'raj. Disebut, tuan-tuan dan puan, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, tuan-tuan dan puan, hikmah Allah Ta'ala memberikan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam kiblat pertamanya di Baitul Maqdis. Dan kiblat yang kedua adalah Kaabah Al-Musyarrafah, tuan-tuan dan puan, oleh kerana nak memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghimpunkan antara dua syariat. Yang pertama, syariat Nabi-Nabi Bani Israel itu di Masjidil Aqsa. Yang kemudian di Mekah itulah syariat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi SAW menghimpun sehingga menutup segala syariat. La nabiyya ba'di, kata Nabi. Tidak ada Nabi setelah aku. Itulah kemuliaan yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antaranya, tuan-tuan dan puan.
puan. Jadi Allah SWT Muhammad, Kaabah ni merupakan di antara tuan-tuan dan puan tempat yang mulia. Jadi seharusnya apabila kita sampai di sana, tuan-tuan dan puan, lihatlah sebanyak yang mungkin. Kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tuan-tuan dan puan, an-nazar, melihat ilal Ka'bati, melihat kepada Kaabah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadatun, yang merupakan ibadah. Jadi dalam hadis Nabi SAW mengatakan melihat kepada Kaabah itu dah ibadat. Tapi kebanyakan orang bila sampai di sana, tuan-tuan dan puan, apa yang dia tengok? Bangunan paling tinggi. Clock tower tu lebih lagi, tuan-tuan dan puan, daripada Kaabah. Rugilah kita. Bila pergi sana, tuan-tuan dan puan, pastikan banyak beribadah. Dalam hadis Nabi SAW ceritakan begitu hebatnya apabila seorang beribadah di kota Mekah. Kata Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, wassalatu fil masjidil haram, dan salat di masjidil haram itu, kata Nabi SAW, afdalu min alfi salatin. Kata Nabi SAW, lebih baik daripada 100,000, lebih baik daripada 100,000 salat fi masiwahu, tempat daripada tempat-tempat yang lain. Sekali solat seumpama seperti 100,000 solat. Pahala dia, tuan-tuan dan puan, berlipat kali ganda, hebat. Tapi orang kat sampai sana, tuan-tuan dan puan, dia sibuk. Tuan-tuan dan puan, nak makan apa, ini tempat apa, nak pergi sana. Kurang untuk solat sunat, solat malam, tuan-tuan dan puan. Dan itulah kita nak training supaya kita dapat balik, kita dapat amal, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi itu di antaranya, tuan-tuan dan puan. Jadi kalau pergi di sana, betul-betul lah kita ikhtinam, tuan-tuan dan puan, pilih waktu kita sehabis-habis mungkin kita gunakan, tuan-tuan dan puan, untuk berada di samping Kaabah ni, tuan-tuan dan puan, yang sangat-sangat mustajab, tuan-tuan dan puan, doa padanya, yang pahalanya besar di situ, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, para ulama berselisih pendapat yang manakah khairul buqa'il fir'ab, sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan. Maka pendapat di antaranya Imam Ahmad, di antaranya Imam Syafi'i, menyatakan, tuan-tuan dan puan, yang paling afdal adalah Kaabah, adalah Mekah, tuan-tuan dan puan. Ia lebih afdal daripada Madinah. Dan ini kebanyakan ulama berpegang. Dan juga pendapat Imam Malik kata Madinah lebih afdal kerana Madinah adanya baginda Nabi SAW. Dan tidak ternafi pendapat ini, tuan-tuan dan puan. Dan di ulama selisih pendapat, dan kebanyakan para ulama juga, tuan-tuan dan puan, berpegang Madinah lebih afdal kerana di dalamnya itu ada baginda Nabi SAW, tuan-tuan dan puan. Jadi ada ulama menyatakan di sisi pahala kalau beramal, ya, Mekah lebih hebat, tetapi di sisi kemuliaan itu adalah Madinah, tuan-tuan dan puan. Dan saya lebih selesa pendapat ini, tuan-tuan dan puan, kerana baginda Nabi SAW itu asyrafu khalqi inallahi ala itlaq, semulia-mulia makhluk secara mutlak. Lebih mulia daripada apa-apa yang ada di langit, tuan-tuan dan puan. Apa yang ada di dalam isi langit tu, Nabi SAW lebih mulia. Bahkan lebih mulia daripada syurga pun, tuan-tuan dan puan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, para ulama nampak tak, mereka juga tak lepaskan peluang untuk menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan. Jadi itu disebutkan, tuan-tuan dan puan. Jadi Kaabah itu, tuan-tuan dan puan, mempunyai kemuliaan, dan Nabi SAW diberikan, tuan-tuan dan puan, pentukaran kiblat itu pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban. Para ulama berselisih pendapat hari apakah, tuan-tuan dan puan, ditukar. Ada ulama berpendapat, tuan-tuan dan puan, pada nisfu Syaban. Ada juga ulama tak sebut, tapi ulama kata hari Selasa. Dan ini juga disebut oleh Imam Abu Hatim Al-Basti, tuan-tuan dan puan, bahawasanya Nabi SAW ditukarkan itu pada hari Selasa. Itu kata para ulama, tuan-tuan dan puan, tentang penukaran kiblat. Peristiwa yang kedua saya ringkaskan, tuan-tuan dan puan, iaitu yang terjadi pada malam nisfu Syaban ataupun pada bulan Syaban, tuan-tuan dan puan, adalah diangkat amalan kita. Diangkat amalan kita. Jadi kita ni diangkat amalan, tuan-tuan dan puan, ada 4 keadaan. Ada 4 waktu, 4 keadaan yang diangkat. Yang pertama saya nak sebutnya, diangkat setiap hari. Setiap hari, tuan-tuan dan puan. Bila waktu dia? Itulah waktu subuh dan juga waktu asar.
Maksudnya subuh ni tuan-tuan dan puan-puan waktunya sebelum terbit matahari. Jadi malaikat akan angkat amalan kita, malaikat hafazah. Dan juga waktu asar tuan-tuan dan puan-puan maksudnya sebelum maghrib. Itu dikatakan oleh ulama. Kerana dalam hadis Nabi SAW sebut innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak pernah tidur. Dan Allah Ta'ala itu tidak seharusnya tidur. Mustahil Allah Ta'ala itu tidur. Dan Allah Ta'ala itu mengangkat akan amalan anak Adam. Anak Adam yang mana kalau beramal, dia angkat amalannya. Nampak tak? Dan Allah juga menurunkan, merendahkan amal anak Adam. Yang mana kalau anak Adam, dia beramal. Tapi sebab mungkin dia riak, sebab mungkin dia tak ikhlas, tuan-tuan dan perempuan, Allah Ta'ala tak terima. Maka Allah Ta'ala merendahkan amalannya dalam hadis Nabi SAW. Kemudian kata Nabi SAW, wa yurfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahari. Kata Nabi SAW, dan diangkat amalan anak Adam itu kan, kata Nabi SAW, setiap hari tuan-tuan dan perempuan, amalan malam sebelum datangnya hari siang. Sebelum datang hari siang dah diangkat, maksudnya waktu subuh. Jadi sebab tu waktu subuh ni tuan-tuan dan perempuan waktu yang hebat. Sehingga Imam Muhammad An-Nawawi Al-Bantani, tuan-tuan dan perempuan, dia kata apa? Kita ni kalau boleh bangun sebelum subuh, tuan-tuan dan perempuan. Kenapa tuan-tuan dan perempuan? Jangan kita bangun time matahari itu dah nak terbit. Sebab malaikat dah nak angkat amalan kita. Jadi kata Imam Nawawi Al-Bantani, tuan-tuan dan perempuan, disebut dalam kitab Marakul Ubudiyah, dia kata kita ni kena bangun sebelum subuh. Sebagaimana Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah. Jadi Marakul Ubudiyah ni syarah bagi Bidayatul Hidayah, tuan-tuan. Kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, kenapa Imam Ghazali ini suruh bangun sebelum subuh? Tuan-tuan dan puan, disebut salah satu hikmah, tuan-tuan dan puan, oleh kerana supaya kita ni dapat bangun dalam keadaan malaikat dah datang. Sebelum malaikat datang, tuan-tuan dan puan, nak angkat amalan kita dah beribadah, kita dah solat, kita dah zikir, kita dah baca Quran, dalam keadaan kita beribadah sampai masuknya waktu subuh. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau boleh waktu ni janganlah kalau kita lepaskan, tuan-tuan dan puan. Jadi malaikat akan angkat amalan kita. Nampak tak? Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis, wa amalun nahari qabla amalil laili. Dan Allah mengangkat, tuan-tuan dan puan, amalan anak Adam itu, nampak tak, amalan ketika waktu siang sebelum waktu malam, sebelum datang waktu malam. Jadi sebelum malam amalan kita diangkat. Jadi sebab tu waktu asar ni, tuan-tuan dan puan, itu waktu hebat kan. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita pada waktu asar ni, tuan-tuan dan puan, ulama-ulama di Hadramaut, mereka buat majlis ilmu rauha, mereka buat majlis zikir, mereka banyak buatkan selawat, tuan-tuan dan puan. Supaya apa, tuan-tuan dan puan? Supaya waktu ni waktu yang sangat, waktu yang hebat kan. Allah Ta'ala bila nyatakan dalam Quran, peliharalah kamu akan salawat wa salatul wusta, dan peliharalah salat al-wusta, kata Allah. Salatul wusta tu apa? Disebut oleh tafsir ulama, salat asar. Kenapa Allah mention salat asar? Allah keluarkan, Allah kata wa hafizu ala salawat, wa hafizu ala salawat, peliharalah kamu akan solat yang wajib dah, fardu. Wa salatul wusta, dan juga salat pertengahan. Wusta tu salat asar. Jadi para ulama kata, tuan-tuan dan puan, di antara salat ni pendapat ulama menyatakan salat yang paling afdal salat asar. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i yang mutamaknya solat yang paling afdal ada solat subuh ni. Kerana disebut dalam hadis-hadis yang sahih, tuan-tuan dan puan, tentang kelebihan solat subuh ni, pahalanya sangat besar. Kata Nabi SAW, man shalla isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Siapa yang solat isyak pada berjemaah, kata Nabi SAW, seolah-olah dia bangun malam beribadah separuh daripada malam. Wa man shalla subh, dan siapa yang solat subuh, kata Nabi SAW, fi jama'atin, pada solat berjemaah, kata Nabi SAW, fa ka'annama qama lailah kullah. Kata Nabi SAW, seolah-olah dia bangun semua malam. Jadi pahala dahsyat orang solat subuh ni. Jadi dalam mazhab Syafi'i yang mutamak je lah, iaitu solat subuh, kemudian solat isyak, kemudian baru solat asar, kemudian solat maghrib, kemudian solat subuh. Itu turutan yang disebut oleh ulama Syafi'iyah, tuan-tuan dan puan. Jadi waktu asar itu diangkat amalan kita, tuan-tuan dan puan. Jadi Allahumma salli Muhammad, itulah yang dikatakan, tuan-tuan dan puan. Dan
Allahumma salli Muhammad, tuan-tuan dan perempuan. Yang kedua, dia angkat amalan kita setiap minggu. Jadi saya katakan tuan-tuan dan perempuan, kita diangkat ni ada 4 keadaan, 4 waktu yang diangkat. Yang pertama tadi itulah solat subuh, ketika subuh dan juga asar. Yang kedua, diangkat amalan kita ni tuan-tuan dan perempuan setiap minggu. Yakni seminggu tepat, time itulah diangkat amalan kita. Bila tuan-tuan dan perempuan, kata para ulama, setiap minggu diangkat pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Dalam hadis Nabi SAW sebut, tu'radu amal yaumul Isnin wal Khamis. Dipamerkan amalan kita itu pada Allah Ta'ala pada hari Isnin dan juga hari Khamis. Kata Nabi SAW, fa'uhibbu ayyu'arada alayya yu'radu amali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, maka aku suka sekiranya kalau amalan aku dipamer oleh Allah Ta'ala dalam keadaan aku ni berpuasa. Jadi sebab tu kepada hari Isnin Khamis ni, sunat untuk kita berpuasa tuan-tuan dan puan, kerana Nabi SAW sering kali berpuasa pada Isnin dan juga pada Khamis tuan-tuan dan puan. Jadi itu yang dikatakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, diangkat amalan kita ni secara langsung setelah kita melakukan amalan soleh. Bila tuan-tuan dan puan? Ni yang ketiga. Yang ketiga iaitu setelah tergelincir matahari. Ba'da zawali syamsi. Setelah tergelincirnya matahari. Maksudnya bila masuk waktu zuhur tuan-tuan dan puan, ketika itu langit terbuka. Jadi bila imam pun dah azan, muazzin pun dah azan tuan-tuan dan puan, maka ketika itu tuan-tuan dan puan, langit ni terbuka. Dan masuk waktu zuhur, langit ni terbuka. Menandakan amalan kita ni diangkat tuan-tuan dan puan. Dalam satu hadis Nabi SAW sebut daripada Abdullah bin Sa'ib, disebut tuan-tuan dan puan, kana yusalli arba'a rakaat ba'da antazula syamsa. Disebut tuan-tuan dan puan, antazula syams. Disebut dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan dan puan menyatakan, dahulu Nabi SAW sering kali solat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari. Kemudian Nabi SAW pun bersabda, tuan-tuan dan puan, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Kata Nabi SAW, pada waktu ini adalah dibukakan pintu-pintu langit. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, aku sangat suka, wa uhibbu ayyus'ada li. Kata Nabi SAW, aku sangat suka kalaulah amalan aku diangkat. Kata Nabi SAW, fiha amalun soleh. Ketika aku sedang melakukan amalan-amalan soleh. Jadi Nabi SAW, jadi sebab tu tuan-tuan dan puan, kalau kita tak buat apa-apa waktu ni, paling tidak tuan-tuan dan puan solat sebagaimana Nabi SAW buat, solat 4 rakaat. 4 rakaat ni tuan-tuan dan puan, 2 rakaat tu yang terawal itu yang muakkad. Yang duanya itu ghairu muakkad. Jadi yang sebab tu kita tengok kan, baru-baru ni duk viral. Ada orang Bangladesh rasanya. Orang tu tanya, tak tahulah, mungkin hamba Allah Ta'ala tu tak tahu ke apa ke. Ataupun mungkin dia nak viralkan sebab orang Bangla ni sebut bahawasanya solat zuhur tu tak sama macam solat kita. Lalu tanya solat zuhur berapa rakaat? Dia kata solat zuhur 12 rakaat. Nampak tak? Jadi apakah salah dia jawab tuan-tuan dan puan? Jawapan dia tak salah. Kerana orang-orang daripada India, Bangladesh, tuan-tuan dan puan, Pakistan, mereka ni orang-orang yang sangat menjaga rawatib. Bahkan mereka ni sangat jaga witir, dan witir ni tuan-tuan dan puan dalam mazhab mereka, tuan-tuan dan puan, wajib. Itu dalam mazhab Hanafi wajib. Saya banyak sahabat-sahabat saya masa saya di Mesir juga pernah belajar di Yaman, jumpa kawan-kawan yang bermazhab Hanafi. Mereka ni lepas isyak tuan-tuan dan puan terus 11 rakaat. Ada yang mereka buat macam tu. Ada yang mereka buat 3, ada yang buat 3. Jadi mereka ni tuan-tuan dan puan memang wajib dalam mazhab Hanafi. Kerana berdasarkan dalam satu hadis dalil Nabi SAW mengatakan mala yutir falaisa minna. Siapa yang tidak melakukan witir, nampak tak, dia bukan kalangan kami. Atau kama qala Rasulullah SAW, dia bukan dari kalangan kami. Nabi SAW sebut. Maka para ulama Syafi'iyah menyatakan orang yang mampu, tidak ada uzur, dia tak nak buat witir, apa hukum dia? Makruh. Jadi sebab tu khuruj khilaf, keluar daripada khilaf, buat witir setiap hari tuan-tuan dan puan, 3 rakaat pun tak apa. Tapi sunatnya kita buat pada akhir malam. Dan itu yang paling afdal. Kata Nabi SAW, ij'alu akhiru salatikum nampak tak? Witr. Kata Nabi SAW, jadikanlah solat kamu yang paling akhir witir. Nabi SAW sebut. Tapi tak apa, itu bagi orang yang mampu bangun. Adapun kalau orang yang tak mampu bangun, dalam hadis Nabi SAW sebut, maka hendaklah dia witir setelah isyak.
Jadi sebab tu kita tengok ada orang buat macam tu tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi orang Bangla tersebut betul tak sebut? Betul. 4 rakaat tu iaitu dicampur dengan muakkad dan ghairu muakkad. Jadi dah 4. Kemudian solat Zuhur 4 rakaat dah jadi 8. Kemudian setelah Zuhur ada muakkad, ada ghairu muakkad. 2 rakaat yang terawal muakkad, yang 2 akhirnya tidak muakkad. Jadi semuanya jadi 12. Betul sebut. Kita sajalah yang malasnya kan. Jadi mereka ni subhanallah orang banyak solat sunat. Saya pernah ditegur tuan-tuan dan puan-puan kawan saya tu lepas solat tu dia kata kau tak solat. Kenapa solat 2 rakaat je? Setelah daripada Zuhur sambah lagi 2 rakaat. Jadi dia orang ni nasihatkan kepada kita bagus tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebab tu kita ni kalau tengok orang Bangla, orang Pakistan tuan-tuan, ibadah mereka ni subhanallah dahsyat tuan-tuan. Sebab tu sahabat-sahabat yang cerita tuan-tuan dan puan-puan, mereka ni kan kalau datang orang yang menguruskan korban tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan pilih yang paling mahal. Mereka jaga kualiti ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu kadang-kadang kita malu dengan orang ni. Kan kita duk hina kita ni pemalas tuan-tuan dan puan-puan. Tak semualah, tapi mereka ni rajin. Itu dikatakan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi diangkat amalan kita segera bila kita melakukannya setelah tergelincir matahari Zuhur. Yang kemudian tuan-tuan dan puan-puan, ini nak sebutnya, iaitu diangkat sepanjang tahun. Amalan kita diangkat sepanjang tahun. Dalam setahun tu, dikumpul amalan kita, kemudian diangkat. Bila? Itu disebut dalam kitab ini, iaitu ketika malam nisfu Sya'ban. Itu dalam satu riwayat daripada Usamah bin Zaid, dia tanya pada Nabi SAW, lima arafat tasumu syahran min syuhur ma tasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, kenapa aku tak pernah melihat engkau ni berpuasa? Nampak tak pada bulan-bulan lain, seumpama kau berpuasa pada bulan Sya'ban? Maka Nabi SAW kata, "Dzalika syahru yaghfalu nasu an." Kerana bulan ini adalah ramai orang yang leka padanya. Orang-orang banyak tak mengabaikan fadilatnya. Baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi SAW, bulan ini antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW kata, "Wa huwa syahru turfa'u fihi al-a'mal." Dan bulan inilah, kata Nabi SAW, akan diangkat amalan-amalan kita ila Rabbil Alamin, kepada Tuhan sekalian alam. Kata Nabi SAW, "Fa'uhibu ayu rafa'a amali wa ana sha'im." Kata Nabi SAW, maka aku sangat suka kalau dia angkat amalan aku dalam keadaan aku berpuasa, kata Nabi. Jadi Nabi SAW berpuasa banyak pada bulan Sya'ban dalam perempuan. Kan? Jadi sebab itu dalam perempuan pada bulan Sya'ban ni tuan-tuan dan puan, khususnya malam nisfu Sya'ban, itu amalan kita nak diangkat. Time itulah kita bermaaf-maafan, kita bertaubat, kita kembali balik pada Allah, kita betulkan balik Raddul Mazalim, kembalikan balik kalau kita ada ambil hak orang lain tuan-tuan dan puan. Takut amalan kita Allah tak mau terima. Amalan kita tak nak Allah tak mau terima tuan-tuan dan puan. Jaga. Mungkin kita solat, mungkin kita buat haji, mungkin kita buat sekian-sekian amalan daripada tahun tersebut, tapi Allah tak nak terima. Risau kita tuan-tuan dan puan. Setahun tu bayangkan kalaulah Allah tolak, habis. Sebab itu tuan-tuan dan puan, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tuan-tuan dan puan, khususnya pada malam nisfu Sya'ban, kata Nabi SAW, innallaha yaktubu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu menuliskan, innallaha yatla', sesungguhnya Allah Ta'ala itu melihat, pada ala jami'i khalqihi, kepada seluruh makhluk dia, penciptaan dia, yakni manusia. Allah Ta'ala tengok tuan-tuan dan puan-puan, fayaghfir, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Pada illa kepada 2 orang, kecuali kepada 2 orang. Illa lil musyrik, kepada orang yang syirik kepada Allah Ta'ala. Nampak tak? Yang kedua adalah musyahid, orang yang bertelagak, orang yang putus silaturahim. Orang yang macam ni Allah Ta'ala tak ampun dosa. Rugi kita tuan-tuan dan puan. Jadi minta maaf. Sebelum nisfu Sya'ban ni tuan-tuan dan puan, berbetulkan balik amal-amal kita, taubat balik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu dikatakan tuan-tuan dan puan. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kemudian peristiwa yang keempat tuan-tuan dan puan, nampak tak? Peristiwa yang ketiga tuan-tuan dan puan, iaitu ditakdirkan umur manusia. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan? Pada bulan Sya'ban, iaitu berlaku menzahirkan oleh Allah Ta'ala itu akan umur manusia itu, penetapan umur manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut, innallaha yaktubu ala kulli nafsin maitatin tilka sanah. Fa uhibbu ayyatiyani ajali wa ana sha'im. Kata Nabi SAW, sungguh Allah Ta'ala ni pada bulan ini, pada bulan Sya'ban,
Kata Nabi SAW sebut, pada bulan Syaban ni Allah telah menuliskan setiap orang yang akan meninggal pada tahun ini. Pada tahun ini, kata Nabi SAW. Maka aku suka sekiranya kalau ajal aku datang dalam keadaan aku ni sedang berpuasa. Kata Al-Alamah Sayyid Muhammad Al-Maliki tuan-tuan dalam kitabnya Mazhab Syaban. Dia kata tuan-tuan dan puan, maksud penetapan umur ini adalah Allah menzahirkan takdir sahaja. Bukanlah maknanya baru sekarang Allah nak takdirkan. Tak. Kita ni tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala dah tahu dah. Sejak lagi kita belum ada lagi, Allah Ta'ala dah susun semua dunia ni. Tuan-tuan dan puan, siapa yang mati sekian apa tak. Cuma Allah zahirkan takdir ini saja. Kepada siapa? Kepada para malaikat. Nampak tak? Di satu riwayat daripada Atha bin Yasar meriwayatkan tuan-tuan dan puan, idza kana lailatu nisfi min Sya'ban, apabila datangnya pada malam nisfu Sya'ban, nampak tak? Nusikha lil malakil mauti kullu ma yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Maka dipadam ataupun dicatatlah oleh bagi malaikat. Dicatatlah bagi malaikat maut kepada siapa-siapa yang akan mati pada Sya'ban kepada Sya'ban yang selanjutnya. Di dalam satu riwayat daripada Atha bin Yasar tuan-tuan dan puan. Dan disebutkan tuan-tuan dan puan, wa innal abda la yaghrusa ghursa. Nampak tak? Sungguhnya seorang hamba. Nampak tak? Itu bercita-cita untuk menanam pokok. Wa yanqihul azwaja, dan bercita-cita untuk bernikah. Nampak tak dah? Rancang dah. Sekian tarikh nak menikah tuan-tuan dan puan. Wa yubnil bunyan. Wa yabni bunyan, dan juga membina bangunan-bangunan. Rancang dah nak buat sekian dah buat dah tuan-tuan dan puan. Wa innasmahu, akan tetapi nampak tak, sesungguhnya namanya itu qad nusikha fil mauta, sesungguhnya telah dicatat oleh malaikat maut, dia akan mati pada tahun tersebut. Jadi pada malam nisfu Sya'ban tuan-tuan dan puan, malam tu malaikat-malaikat dah tahu dah tahun ni siapa mati. Ini menakutkan kita tuan-tuan dan puan. Dan kata Atha bin Yasar, wa man yantaziru bihi malakul maut illa ayu'maru fihi fayaqbidu. Maka tidaklah malaikat maut menunggu hal itu, jika sudah diperintahkan maka ia akan mencabut roh hamba tersebut. Ini disebut tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu bulan Sya'ban, khususnya pada bulan nisfu Sya'ban ni, perbanyakkan kita bertaubat tuan-tuan dan puan. Tinggalkan segala maksiat lah. Sebab maksiat ni tuan-tuan dan puan, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, dia kata apa tuan-tuan dan puan, innal ma'asi taqsirul a'mar. Dalam disebut dalam kitab tersebut, sungguhnya maksiat ni ianya akan memendekkan umur kita. Nampak tak? Wa tamhaqu barakah, dan juga akan membakar ataupun menghancurkan akan keberkahan umur kita ni. Maksudnya apa? Banyak kebaikan yang kalau kita buat dulu, tapi kalau kita banyak maksiat kita buat istiqamah buat maksiat, dan lama-lama kebaikan tu ditinggalkan. Sebab tu orang yang sering kali buat maksiat tuan-tuan dan puan, lama-lama dia tinggalkan kebaikan. Dulu masih jaga diri, tapi sebab maksiat terlalu banyak, maka dia diharamkan kebaikan-kebaikan. Dulu boleh bangun malam, sekarang lagi susah nak bangun malam sebab apa? Banyak maksiat. Seorang datang kepada Imam Hasan Basri. Dia kata kepada Imam Hasan Basri, dia kata, wah Imam, aku ni pendosa. Banyak betul aku buat dosa, tapi tak pernah sekali pun Allah azab aku. Nampak tak? Tak ada pun Allah azab aku. Aku buat maksiat macam tu je, yaudah aku senang lenang, rezeki okey je. Apa tuan-tuan dan puan, dia kata, kamu boleh bangun malam tak? Kata Imam Hasan Basri, kamu bangun malam tak? Dia kata, aku tak pernah bangun malam. Itu salah satu azab Allah Ta'ala pada kamu. Allah tak kurniakan kebaikan tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu orang buat maksiat, kata Imam Ibn Qayyim tuan-tuan dan puan, maka orang tersebut itu kebaikan dia terbakar, berkah kebaikan dan kehidupan dia terbakar. Nampak tak? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau kita buat amal soleh, Nabi SAW kata umur kita boleh bertambah, rezeki kita boleh semakin luas tuan-tuan dan puan. Kata Nabi SAW, man sarra ayat suta rizqah, siapa yang suka, ingin sekiranya rezekinya diluaskan oleh Allah, wa yazid umrah, dan ditambahkan umurnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyasil rahimahu, maka hendak dia sambung silaturahim. Jadi sebab tu orang yang banyak infak, banyak sedekah, banyak apa tuan-tuan dan puan, sihat badan dia. Sebab tuan-tuan dan puan. Jadi kalau orang-orang yang banyak dosa, buat maksiat tuan-tuan dan puan,
cepatlah dia pergi, tuan-tuan dan puan. Sehingga para ulama mengatakan Allah suka untuk mencabut nyawa orang-orang pemuda yang banyak maksiat. Jadi orang pemuda yang terlalu banyak maksiat Allah cabut. Itu pun kalau Allah sayang, Allah cabut dia. Tapi kalau Allah tak sayang, Allah bagi hidup sampai tua, ya, tapi semakin dahsyat. Saya stadijuhum min haitsu la ya'lamun. Kata Allah, dan kami akan istidrajkan kepada mereka sampailah sekira-kira mereka tak sedar. Min haitsu la ya'lamun. Mereka tak sedar, tuan-tuan, tahu-tahu umurnya semakin lanjut semakin jahat dia, tuan-tuan dan puan. Tapi kalau Allah sayang sikit pada hamba tu, ialah muda-muda Allah cabut nyawa dia, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab itu umur kita, tuan-tuan dan puan, kita tak tahu bila, tapi malam nisfu Syaban itu, tuan-tuan dan puan, telah dituliskan, diberitahu kepada malaikat-malaikat maut siapakah akan mati, tuan-tuan dan puan. Jadi sebab tu pada malam nisfu Syaban, tuan-tuan dan puan, ulama-ulama menggalakkan kita beberapa amalan. Yang pertama adalah bertaubat kepada Allah. Kerana ada dalam satu riwayat Nabi SAW kata pada malam nisfu Syaban Allah menilik kepada hamba-hambanya dan mengampunkan dosa-dosa hambanya seperti bulu-bulu domba, kambing pada kabilah Bani Kalab. Bani Kalab ni zaman Nabi SAW kabilah yang paling banyak sekali harta kambing, tuan-tuan dan puan, ternakan kambing, mereka lah paling banyak. Maka Nabi SAW kata dosa-dosanya akan diampun, tuan-tuan dan puan, walaupun sebanyak bulu-bulu kambing, bulu-bulu domba, tuan-tuan dan puan. Macam mana pun dosa dia banyak, pada malam nisfu Syaban dia ampun. Tapi kalau dia bertaubat. Tapi kalau dia tidak bertaubat, orang yang musyrik kepada Allah, melakukan kesyirikan dan juga masih bergaduh, tuan-tuan dan puan, mengumpat, berputus silaturahim, tuan-tuan dan puan, maka Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa dia. Ini di antaranya, tuan-tuan dan puan, yang kita kena berhati-hati. Jadi pada malam nisfu Syaban rugi kalau kita tak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi ini peristiwa yang ketiga. Peristiwa yang keempat, tuan-tuan dan puan, adalah berlakunya perintah Allah Ta'ala kepada umat Nabi SAW untuk berselawat ke atas Nabi. Jadi ini juga merupakan bulan selawat. Jadi bulan Syaban ni adalah bulan selawat. Kata Imam Suyuti, bulan Rajab itu bulannya Allah. Bulan Syaban adalah bulannya Nabi. Bulan Ramadan adalah bulannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Syaban ni merupakan bulan Nabi. Maksudnya apa? Bulan untuk kita berselawat. Kerana disebut, dinukilkan daripada Imam Al-Qastalani, tuan-tuan dan puan radhiyallahu ta'ala. Dia kata, tuan-tuan dan puan, berpendapat para ulama bahawa ayat perintah selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah pada bulan Syaban. Itu kata Imam Al-Qastalani, tuan-tuan. Allah Ta'ala perintah, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi pada bulan ni, tuan-tuan dan puan, turun ayat. Jadi sebab tu pada bulan ni, tuan-tuan dan puan, ada bulan-bulan selawat, maka kita kena banyak berselawat. Begitu juga disebut oleh Al-Alama Ahmad Al-Jazi Al-Fashni, disebut dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, tuan-tuan dan puan, sungguhnya pada bulan Syaban adalah bulan selawat, kata dia, ke atas baginda Nabi SAW, kerana padanya diturunkan ayat 56 surah Al-Ahzab, surah tadi, iaitu ayat tadi, tuan-tuan. Disebab tu banyak berselawat atas Nabi SAW. Jadi amalan selawat ni sangat baik, tuan-tuan dan puan. Nabi SAW sebutkan begitu banyak sekali hadis, sehingga para ulama mengumpulkan banyak sekali hadis. Di antaranya al-alama iaitu al-Imam Ibn Hajar Al-Hatami. Dia ada karang kitab, tuan-tuan dan puan, tentang hukum selawat, kelebihan selawat, kemudian jenis-jenis selawat. Imam Ibn Hajar Al-Hatami kumpul, tuan-tuan dan puan, selawat-selawat yang baik, tuan-tuan dan puan, dan hukum selawat. Sehingga disebut, tuan-tuan dan puan, hukum selawat berselisih pendapat ulama. Sehingga lebih kurang 9 pendapat ulama, tuan-tuan dan puan. Ada ulama yang wajibkan siapa tak pernah berselawat dosa. Siapa yang tak berselawat dosa, tuan-tuan dan puan. Terutama sekali apabila mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila orang sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena sebut sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama wajib, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Jadi Nabi SAW ni, tuan-tuan dan puan, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan, tuan-tuan dan puan, panggilan Nabi SAW ni wajib. Hatta kalau kita dalam solat sekalipun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tuan-tuan dan puan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum bima yuhyi. Wahai orang beriman, nampak tak, hendaklah kamu menyahut panggilan Tuhan kamu
dan juga Rasul kamu iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia memanggil kamu. Idza da'akum lima yuhyikum, ketika dia memberi salam. Bila Allah dan juga Nabi SAW bagi salam, wajib bagi umat Islam ni tuan-tuan dan puan menjawab. Jadi Nabi SAW dalam satu riwayat, Nabi SAW masuk masjid. Seorang sahabat tengah solat, Nabi SAW bagi salam. Sahabat ni lepas habis solat, dia pun jawab salam. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tak jawab? Dia kata, ya Rasulullah, aku sedang solat. Kata Nabi SAW, aku punya salam wajib untuk kalian menjawab. Nampak tak? Jadi Allah Ta'ala tu ayat tuan-tuan dan puan. Wahai orang beriman, hendaklah kamu nyahut panggilan Nabi kamu. Sehingga disebut dalam kitab Hasya Al-Bajuri, Imam Bajuri, Imam Ibrahim Al-Bajuri, tuan-tuan dan puan. Disebut tuan-tuan dan puan, di antara benda yang tidak membatalkan solat kita adalah bila dipanggil oleh Nabi. Hatta Nabi ajak kita borak, boleh wajib kita bercakap dengan Nabi. Kita tengah solat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi panggil, wajib datang. Walaupun lebih daripada 3 kali untuk kita berjalan, tak batal solat. Sebab Nabi SAW dipanggil oleh Nabi SAW. Dan begitu juga bila Nabi ajar borak, tak batal solat. Ini disebut Imam Bajuri tu kan, sebab Allah perintah jawab panggilan Nabi SAW. Jadi bilakah boleh tak kita patah balik? Kata ulama, bila Nabi SAW perintah untuk patah balik pergi tempat kita, baru kita boleh patah balik. Tak apa, tak ada masalah. Nampak tak? Itu dikatakan khususiat dahsyatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu Imam Ibn Hajar sebut selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan wajib. Bila Allah Taala sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman, selawatlah kamu. Wajib tu fi'il amr, salah satu perintah tuan-tuan dan puan. Jadi apabila kita dengar orang sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebut sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis Nabi bagi ancaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alaihi. Orang yang bakhil ni adalah orang yang kedekut. Apa maksudnya orang kedekut ni? Alladhi mana'a nafsahu minal khair. Orang yang kedekut ni orang yang menegah diri dia untuk buat baik. Itu bakhil, tuan-tuan dan puan. Jadi Nabi sebut orang yang bakhil ni, orang yang tegah diri dia dapat kebaikan daripada Allah Taala. Siapa? Man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang yang apabila disebut nama aku di sisi dia, dia dengar orang sebut nama Nabi SAW, lam yusalli alaihi, tapi dia tak berselawat. Maka kata para ulama, ada ulama mengharamkan tuan-tuan puan dosa. Nampak tak? Apabila tak berselawat bila dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawatlah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Ada dulu sahabat saya dulu dia mengaji dekat Syria tuan-tuan dan puan. Tak silap saya di Jamiah Kiftaru ataupun di Maha Bunuh lah. Tak silap saya lah di Dimash tuan-tuan dan puan. Jadi dia ni tulislah apa tu orang kata tesis tuan-tuan dan puan. Jadi dalam ujian itu tuan-tuan dan puan, dia ni tulis nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi tanpa berselawat. Tanpa berselawat tuan-tuan puan. Syekh tersebut gagalkan dia dalam ujian. Lalu dia tanya Syekh, dia kata saya tengok balik, memang betul jawapan saya ni. Sebab apa saya salah? Kata sebab kau tak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam tulisan kau tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kau betulkah sekarang? Betul. Aku luluskan kau. Kata Syekh tersebut nak ajar tuan-tuan dan puan nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan dan puan. Jadi faedah begitu banyak orang berselawat. Kata Nabi SAW, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang berselawat ke atas aku satu kali, Allah berselawat ke atas dia 10 kali. Kata Imam Al-Haddad dalam risalah Mu'awanah, kalaulah satu selawat Allah Ta'ala kurniakan tuan-tuan dan puan pada seorang hamba. Satu selawat, yakni rahmat Allah Ta'ala, dengan 10 rahmat tuan-tuan dan puan, berjaya dunia akhirat. Berjaya dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Itu satu saja kali selawat. Bayangkan kelebihan orang yang sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat ni salah satu amal yang Allah Taala perintahkan kepada umat dan Allah mulai dulu. Sebab tu Allah tersebut innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan juga malaikat berselawat ke atas Nabi. Jadi bila dipanggil yusalluna 'alan nabi tuan-tuan dan puan, Allah Taala menggunakan kalimah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tu yusalluna 'ala nabi. Yusallun fi'il mudhari' tuan-tuan, salah satu faedah dia iaitu tufidu bi makna dawam, membawa makna di atas sentiasa.
Bermakna dawam, sentiasa. Jadi Allah Ta'ala ni sentiasa berselawat kepada Nabi SAW. Kita umat Nabi SAW, kita kena selawat. Maka kata Imam Izzuddin Nabi SAW, tuan-tuan dan puan, selawat kita kepada Nabi SAW, kita minta doa. Apakah maknanya kita minta pada Nabi SAW ditambahkan maqam supaya Nabi SAW selamat esok? Nampak tak? Kata Imam Izzuddin Nabi SAW, wa inna limislina, sungguhnya seumpama kita ni la nashfa' bimislihi. Kita tak boleh nak bagi syafaat pada Nabi SAW, tak layak sebenarnya. Akan tetapi kata Imam Izzuddin Nabi SAW, setiap selawat kita dan salam kita pada Nabi SAW itu kembali faedah dia kepada kita. Sebab tu dalam hadis tadi saya sebut, siapa selawat ke atas aku, kata Nabi, Allah selawat ke atas 10 kali. Jadi rugi kita siapa? Ruginya kita lah. Nampak tak tuan-tuan? Dalam kitab Durrul Mamdud tentang Imam Ibn Hajar, dia kata malaikat-malaikat ni semuanya kebanyakannya berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berselawat. Jadi kata Imam Ibn Hajar, agak ruginya umat manusia ni tak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jadi kalau tak ada suatu manusia pun tak nak berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kisah pun, sebab malaikat kat langit semuanya kebanyakan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan selawat ke atas Nabi SAW. Dan malaikat punya kuantiti lebih ramai daripada kita, lebih banyak daripada kita. La ya'rifu adaduhum illallah. Tak ada siapa yang mengetahui bilangan mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di antaranya peristiwa yang berlaku. Maka pada malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan dan puan-puan, apakah amalan dia, tuan-tuan dan puan-puan? Banyak amalan. Yang pertama adalah taubat sebanyak-banyak yang mungkin, tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah ulama sebut di dalam kitab Kanzun Najahus Suru, menyatakan tuan-tuan dan puan untuk kita banyak baca istighfar Nabi Yunus alaihissalam ataupun doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa banyak? Ada ulama meletakkan 2735. Kalau kita boleh baca silakan 2375. Tadi ada ulama mengatakan macam tu. Wallahu a'lam. Ini bukan mengkhususkan, akan tapi hanya mujarabah para ulama menyatakan. Dan dikatakan tuan-tuan dan puan-puan dalam kitab Kanzun Najahus Suru, siapa-siapa yang baca tuan-tuan dan puan-puan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu sebanyak bilangan yang saya sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, maka dia akan dipelihara sepanjang tahun dia. Dia daripada benda-benda yang tidak disukai, sebagaimana Nabi Yunus dipelihara, tuan-tuan dan puan-puan. Dikeluarkan daripada batnul hut, perutnya ikan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini satu kelebihan. Dan lagi apa amalan? Bacaan Yasin, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bacaan Yasin salah satu bacaan yang sangat baik pada malam nisfu Sya'ban, dan ini disuruh oleh para ulama. Ada hadis ke? Tidak ada hadis, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi tidak ada hadis khusus, tetapi ada hadis-hadis yang umum. Maksudnya hadis-hadis yang umum banyak. Nabi SAW suruh kita baca Yasin. Jadi kenapa baca Yasin, Ustaz? Kenapa tak baca surah lain? Kerana Yasin begitu banyak faedah dia. Di antaranya dalam satu hadis Nabi SAW sebut, man qara'a Yasin fi lailatin. Siapa yang baca surah Yasin pada setiap malam. Kata Nabi SAW, asbaha maghfuran. Dalam riwayat lain, ibtigha'a wajhillah, siapa yang baca Yasin kerana ikhlas, kerana nak ingin pada wajah Allah, yakni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu, diampunkan dosanya. Hadis Nabi SAW sebut, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Walaupun ada ulama mendhaifkanlah hadis ni, tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama seperti Imam Nawawi, tengok dalam Syarah Muslim, Imam Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari, itu menyatakan boleh beramal dengan hadis dhaif selagi mana tidak membawa pada hukum halal dan haram. Nak menyatakan hukum, maka hadis hasan dan sahih. Hadis sahih dan hasan. Adapun hadis dhaif sekadar fadilah amal, kata Imam Nawawi boleh, Imam Ibn Hajar boleh, tak ada masalah untuk kita amalkan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hadis-hadis yang tentang Yasin, ya memang banyak tentang hadis-hadis yang dhaif, tapi boleh untuk kita amalkan. Nampak sebagai fadilah amal, dan kita tidak mengkhususkan, tak. Kita tak khusus, Nabi SAW suruh baca. Itu telah menisbahkan pada Nabi SAW, sedangkan Nabi tak beritahu. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, boleh untuk kita baca kerana mengambil hadis-hadis yang umum. Kenapa baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tuan-tuan dan puan? Oleh kerana untuk kita menyempurnakan keinginan kita mengqadha hajat kita. Kerana dalam satu asar menyebutkan, tuan-tuan dan puan, la yaqra'ul Yasin, tidak ada orang yang baca Yasin, tuan-tuan dan puan, illa qadallahu hajatahu, kecuali Allah qadhakan hajat. Ini kalangan sahabat disebut, tak silap saya Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan dan puan. Itu menyatakan, tuan-tuan dan puan, siapa-siapa yang baca Yasin, itu Allah sempurnakan hajat-hajat dia. Jadi sebab itu kalau para ulama bila malam nisfu Sya'ban dibaca Yasin 3 kali. Yang pertama diniat, tuan-tuan dan puan, disebut oleh Imam Abdullah Al-Haddad. Yang pertama adalah niat
tulul umri, supaya dipanjang umur. Ya, kita takut juga tuan-tuan dan puan malam nisfu Sya'ban tu, malaikat maut ni tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Dia dah tahu dah siapa yang akan mati. Sepanjang tahun. Jadi kita baca Yasin ni agar Allah menunaikan, Allah memanjangkan umur kita. Kerana bila kita buat baik, tuan-tuan dan puan, Allah Taala tambah umur dia. Dalam satu riwayat tuan-tuan dan puan, Imam Qurtubi nukilkan dalam kitab Tazkirah, Nabi Allah Daud pernah satu ketika malaikat maut datang. Nabi Allah Daud dalam majlis dia ada orang-orang yang belajar dengan Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud kata malaikat, kan nak cabut nyawa aku kau? Kata malaikat, tak, tapi aku nak cabut nyawa fulan ni. Pemuda tu umur dia 30 tahun. Malaikat nak cabut nyawa dia, kata malaikat, suka Allah beritahu kepada aku, umur dia 10 hari saja. Lepas 10 hari, time tu aku cabut nyawa dia. Nampak tak? Jadi Nabi Allah Daud ni pun, yalah, kan, dah tahu dia nak mati, baik dengan dia sebagainya. Jadi seorang lelaki pemuda ni, satu hari tu, dalam masa orang ke-10 hari tersebut, dia keluar dari rumah dia, tengok-tengok ada jumpa seorang fakir miskin. Dia pun sedekah kat fakir miskin tersebut. Dan itulah makanan yang terakhir, dia tak ada apa dah makanan. Kan? Maka hari ke-10, tuan-tuan dan puan-puan, lelaki tersebut datang lagi kat majlis Nabi Allah Daud. Belum meninggal lagi. Maka Nabi Allah Daud tanya kepada malaikat maut, kenapa belum dicabut nyawanya? Katanya lagi 10 hari. Dia kata, aku hari ke-10 hari aku nak cabut nyawa dia. Allah Ta'ala kata, jangan. Sebab apa? Sebab dia telah bersedekah, telah melakukan kebaikan. Kata Allah, aku tambahkan umurnya lagi 30 tahun. Maknanya dia mati umur 60 tahun. Jadi sebab tu, pada malam nisfu Sya'ban ni, kita banyak amal-amal soleh untuk niat Allah panjang ke umur. Yang tu yang kedua. Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, diniatkan supaya kita murah rezeki. Nampak tak? Jauhkan daripada kefakiran. Niat bacaan Yasin, Imam Allah ada sebut. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, diniatkan supaya kita ini dapat mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah, dapat kebaikan-kebaikan akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu di antaranya disebut Imam Allah ada niat yang kita baca, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bacalah Yasin, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam nisfu Sya'ban, dan ada amalan-amalan seperti solat, perbanyakkan doa. Dalam riwayat Imam Syafi'i mengatakan, balaghana anna khamsa layalin fihinna mustajabun da'wah. Dia kata telah sampai kepada kami riwayat bahawasanya 5 malam sangat mustajab padanya doa. Doa sangat mustajab. Yang pertama malam Aidil Adha, yang kedua Aidil Fitri, yang ketiga kata Imam Syafi'i iaitu pada malam Allah SWT Lailatul Qadar, yang ketiga, yang keempat malam iaitu awal Rajab, yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ini 5 malam tuan-tuan dan puan sangat mustajab kata Imam Syafi'i. Jadi merintihlah pada Allah, mintalah pada Allah pada malam nisfu Sya'ban, minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, tuan-tuan dan puan. Jadi ini salah satu yang disebutkan tuan-tuan dan puan dalam kitab saya yang saya ringkaskan. Insya-Allah taala, mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita taufik untuk kita beramal pada malam nisfu Sya'ban ini. Allah jauhkan kita daripada segala maksiat. Mudah-mudahan doa Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita agar rahmat dan keampunan dia kepadanya kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.